Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Fazida. Ini adalah grup pembentangan kami yang bertajuk Computer System. Kami daripada grup 13 dan kami mempunyai 4 ahli kumpulan, iaitu saya Nur Atika binti Indru dan Annelin Sherlyn Norbert. Yang ketiga Jacqueline Jenis dan orang yang terakhir Norisma binti Majan. Jadi ini adalah antara kandungan yang akan kami bincangkan nanti. Slide first, we talk about what the definition of computer system. So, computer system ni maksud dia adalah gabungan perisian dan perkakasan komputer yang saling berkaitan untuk memproses data dengan cara yang bermakna yang diarahkan oleh program yang dimasukkan. Sebagai contoh, computer system atau PC ialah sistem komputer yang ringkas. Selain itu, dalam komputer sistem juga dia adalah mesin elektronik digital dan komputer ni dia perlu diprogramkan serta perkakasan komputer ni hanya boleh melaksanakan kod mesin sahaja. Slide seterusnya iaitu komponen komputer sistem. Dalam komputer sistem dia ada dua komponen yang terpenting iaitu hardware dan software. Umumnya hardware ni dia berfungsi untuk mengolah data yang diinput oleh operator. Kemudian data yang diproses tu dia akan menjadi data output iaitu informasi. Fungsi hardware ni dia terbahagi kepada 4 iaitu antaranya output, input, control unit dan storage. Manakala software pula dia merupakan data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Sistem operasi komputer dan aplikasi atau program yang diinstal dalam komputer atau laptop adalah dikategorikan dalam software. Fungsi software adalah untuk menyokong hardware yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberi arahan kepada hardware untuk bekerja. Sama seperti hardware, fungsi software juga terbahagi kepada 2, iaitu sistem software dan application software. Seperti yang saya katakan tadi, hardware ini terbahagi kepada 4. Yang pertama input, yang kedua output, yang ketiga storage dan yang keempat iaitu control unit. Di mana hardware ini juga dibangunkan menggunakan bahan elektronik dan lain-lain. Dan hardware adalah bersifat fizikal dan oleh itu seseorang boleh menyentuh dan melihat hardware. Hardware ini dia tidak boleh dijangkiti oleh virus. Antara contoh hardware ini ialah hard disk, monitor, CPU, scanners, printer dan lain-lain. Komputer software. Software terbagi kepada 2 iaitu application software dan juga sistem software. Software boleh menggunakan penulisan melalui bahasa pengaturcaraan. Selain itu juga, perisian yang disimpan oleh software, data tidak boleh disentuh secara fizikal, tetapi masih boleh dilihat dan digunakan. Sebagai contoh software ialah Windows 10, Adobe Photoshop dan juga Google Chrome dan sebagainya lagi. Lain daripada itu juga, data tidak mudah hilang tetapi ralat dan mempunyai gangguan. Tetapi data software yang disimpan itu dia mudah dijangkiti virus. Komputer software terbagi kepada 2 iaitu sistem software, application software. Okey, di sini sistem software ini dia terbahagi lagi kepada 3 iaitu operating system, system development software dan juga utility software. Operating system ialah perisian sistem yang menguruskan perkakas komputer dan sumber perisian dan menyediakan perkhidmatan biasa untuk program komputer. Contoh daripada operating system ialah Linux, Android, OS dan banyak lagi. Seterusnya ialah sistem development software. Ia merujuk kepada pakej perisian dan program yang membantu pengaturcaraan dan menganalisis sistem dalam mereka bentuk dan membangun
menjalankan sistem sesuatu maklumat. Contoh daripada sistem development software ialah Industrial Automatic dan juga Mac OS dan banyak lagi contoh. Seterusnya ialah utility software. Berisian utility software ini dia adalah termasuk komponen yang membantu mengendalikan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan, mengatur dan juga mengurus cara ia berfungsi dalam semua situasi. Seterusnya yaitu application software. Di sini dia terbahagi kepada dua, yaitu user developed programs dan application package MS Word. Okey, di sini saya akan terangkan yaitu apa maksud user develop. Okey, di sini saya akan terangkan apa maksud user develop program. Ia adalah perisian yang dibangunkan oleh pengguna dan bukannya oleh pembangunan pakar. Ia termasuklah hamparan, model kewangan, pangkalan data dan sebagainya. Salah satu contohnya ialah web browser dan juga Microsoft Word dan banyak lagi contoh. Seterusnya yaitu application package MS Word. Di sini ia adalah set perisian Office Suite. Dia adalah terdiri daripada perisian desktop, server dan perkhidmatan untuk sistem pengendalian Microsoft. Salah satu contoh adalah Google Drive, email dan sebagainya lagi. Okey, di sini ada characteristics of computer. Firstly is data storage. Kedua yaitu processing speed, accuracy of operations. Terusnya itu first logical decision dan akhir sekali yaitu repetitive task ability. Seterusnya ialah ciri-ciri sistem komputer. Komputer ialah mesin elektronik digital yang melaksanakan arahan mesin sahaja. Komputer memahami hanya binary. Selain itu, komputer juga boleh diprogram dan dapat menukarkan data kepada maklumat. Seterusnya ialah kelebihan sistem komputer, ketepatan. Melakukan bukan saja pengiraan tetapi juga dengan ketepatan. Yang kedua, keselamatan data. Melindungi data digital difahami sebagai keselamatan data. Yang ketiga, pelengkap tugas. Menyelesaikan tugas yang mungkin mustahil untuk diselesaikan oleh manusia. Yang keempat, komunikasi. Komputer membantu pengguna dalam pemahaman dan komunikasi yang lebih baik dengan peranti lain. Yang kelima, productivity. Tahap productivity menjadi 2 kali ganda secara otomatik kerana komputer boleh melakukan kerja dengan sangat pantas. Yang terakhir yaitu yang keenam, mengurangkan beban kerja. Maklumat sering diakses oleh lebih daripada satu orang dengan keperluan untuk bekerja di salin. Seterusnya adalah keburukan sistem komputer. Keburukan sistem komputer ni dia mudah terkena serangan virus dengan pembodaman lah. Seterusnya masalah kesihatan. Penggunaan komputer yang lama boleh menyebabkan mata jadi tegang dan mata jadi kering. Seterusnya peluang pekerjaan kurang sebab tidak semua orang tahu cara untuk guna komputer. Seterusnya adalah jenayah cyber. Jenayah cyber dalam talian sebagai contoh dia penipuan cyber. Terusnya kos tinggi. Harga komputer ni dah mahal, jadi tidak semua orang boleh beli. Seterusnya komputer menyebabkan gangguan kepada kita sendiri sebab banyak masa lapang kita diabaikan kerana menghabiskan masa berjam-jam menghadap komputer. Akhir sekali saya akan membentangkan tentang bagaimana komputer bekerja.
pertama-tama adalah input. Input nih dia adalah data sebelum diproses gitu. Input nih dia datang dari tikus, dari partikel kunci, dari mikrofon. Seterusnya adalah storage. Storage nih dia adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi storage ini dia akan simpan data input tadi lah. Seterusnya adalah processing. Processing di mana proses menukar input kepada output. Akhir sekali output. Output nih apabila output nih dia macam hasil terakhir lepas pemprosesan lah, lepas dia proses tuh. Maksudnya dia boleh jadi macam video. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.